Yang kalau haji wada, maka berlakunya pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10. Suruh istihar di Mina. Lepas pada tahun ni tak boleh dah orang musyrik bertawaf, buat haji, tak boleh. Orang Islam saja je boleh. Bapanya orang musyrik pergi tawaf juga ke? Pergi buat haji juga? Memang. Bukan orang Islam saja, orang kafir Quraisy pun buat haji juga dia. Umrah juga cara dia. Cuma adalah ketika telanjang pun ada juga. Duk tawaf dalam keadaan telanjang. Itu je beza. Adalah beberapa perkara yang beza. Tapi pada dasarnya mereka juga buat kerja haji umrah tu. Buat. Sebab apa? Mereka ni dakwa ikut ajaran ataupun agama Nabi Ibrahim. Saki-baki agama Nabi Ibrahim. Jadi buat haji gapo ni, ini ada dalam agama ataupun millah Ibrahimiyah. Pada hari nahar tu maksudnya hari yang ke-10 Zulhijjah. Hari raya lah, raya haji yang pertama. Itu hari nahar. Disebutkan hari nahar, hari leher. Sebab apa? Sebab pada hari itu disembelih. Sembelih unta. Unta tu orang sembelih di nahar. Ni nahar. Ni bahagian leher kita ni kan, bahagian bawah ni nahar orang panggil. Ni atas ni unuk. Ni nahar. Unta orang sembelih sini. Orang tidak sembelih di atas. Orang sembelih bahagian bawah. Dan sunnah Nabi sembelih kalau boleh sambil berdiri. Dia boleh lah, muka tidak tinggi benar muka bahagian ni. Ni orang panggil nahar. Tempat orang pakai kalung-kalung, kalau tali tu pendek, duduk sini. Apa ni, ibu kalung. Ni nahar. Potong di sini. Hari nahar, hari kurban lah. Hari sembelih di nahar. Sebab biasanya pada mereka ada unta. Kalau lembu orang tak sembelih bawah ni, orang sembelih atas. Begitu juga kambing. Sebab dengan sembelih bahagian ni lebih mudah mematikan dia. Kalau sembelih hari atas ni lambat mati, menyeksa. Itu tujuannya. Itu maksud hari nahar. Hari nahar tu hari raya lah. Hari raya haji yang pertama. Hari raya haji yang pertama. Hari raya haji ni tak lama dah kita pegang. Tak lama dah. Hak moleknya berkorban lah. Sebab nahar ni, hari nahar, nama hari nahar. Kita sebut hari raya je. Hari nahar, Yaumul Adha. Adha tu pun makna kurban juga. Hari kurban. Jadi molek setengah-setengah mazhab tu wajib kurban. Kalau hak senang wajib, tak kurban dosa. Sampai ke peringkat tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini sunat lah. Sunat pun sunat yang kuat lah. Digalakkan sangat lah kurban. Dan kurban ini dalam masa 3 hari tu boleh. Tapi malangnya kita ni jadi raya puasa pula besar. Raya haji jadi kecil. Raya haji jadi kecil, raya puasa jadi besar. Kalau cuti pun ambil kira tu, nak suruh jadi panjang tu. Tapi kalau raya haji ni tak ada orang fikir. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Tu ya jawabnya. Kalau ngaji Yaumul Hajjil Akbari. Nabi pergi buat haji tu Haji Akbar dia panggil. Hari Arafah tu kena pada hari Jumaat. Dan dia sebut Haji Akbar. Dan haji raya ni kalau kita tengok kan, takbir, tapi takbir pun kurang berseri lah orang kata. Kalau raya haji, padahal 3 hari dalam TV, dalam gapo kan, dalam radio 3 hari. Ini menunjukkan lebih panjang masa dia tu, lebih besar raya haji tu. Kalau raya puasa dia sekat semaya raya ya. Bila nak khutbah tu kan habis lah. Lepas pada tu tak boleh dah. Sekat tu je. Ini menunjukkan raya haji tu lebih besar. Kalau gitu kan dalam bahasa Urdu kan dia ada, dia sebut kalau raya puasa dia panggil Choti Eid. Kalau raya haji ni panggil Bari Eid. Choti Eid mana raya kecil. Raya kecil. Bari Eid raya besar. Raya besar. Dia betul. Memang betul. Sebab tu di negara-negara Arab, alik-alik sana tidak seperti tempat kita ni. Tempat kita ni pelik sikit. Dia besar raya puasa. Raya puasa tu kan tak habis lagi.
jamuan ke dia, rumah terbuka, sempena hari raya ada? Tak ada. Mengaruk semua tu. Hari raya sehari je. Raya puasa ni sebulan. Rumah terbuka, raya sempena, raya puasa. Tak ada. Setengah tu kata kita tak raya lagi ni, nak puasa ni. Lepas puasa ni tu baru bagi dia. Itulah Imam Malik kata bid'ah puasa ni lagu tu. Jangan. Imam Malik kata puasa ni tu bid'ah. Hak lagu saat ni lah hak bid'ah. Siapa dia kata kita tak raya lagi, pasal kita puasa pula esok kan. Lepas raya sehari, lepas tu tak raya mana lagi lah. Lepas pada tu baru raya ni. Tak ada. Raya puasa ni tak ada. Hak tu lah yang jadi bid'ah tu. Raya hak tu. Dan tidak semestinya selalu kita puasa tu. Sebab dalam hadis sebut thumma atba'ahu bisittin min Syawal. Kemudian diikutinya, disusulinya dengan 6 hari daripada Syawal. Dia sebut thumma. Tidak semesti selalu. Asal dalam bulan Syawal tu 6 hari cukup. Tak cara. Berturut-turut kau tidak berturut-turut, kau tak cara. Di hujung kau, di tengah kau. Tidak semesti awal tu. Bahkan kalau dalam hadis yang sahih tu dia sebut thumma, menunjukkan tidak selalu. Takut saat ni lah jadi keliru dah. Tengok, kita tak raya lagi. Maduk kecek lagu tu. Tu kecek tu tak kena lah. Tak kena. Hak sepatutnya kita kena besar raya ni, raya haji. Kalau nak cuti pun, kalau pemerintah dia kena fikir hak ni biar panjang. Sebab apa? Ni kalau cuti sehari mana nak dah nak kurban apa? Sibuk nak balik pergi kerja. Mana dah, sedangkan untuk kurban tu 3 hari ada. Maka masa tu masa mana nak raya, nak pergi mari dah. Sehari duduk sembelih tu, nak lapah, nak menyiapkan binatang yang dikurbankan tu, makan masa habis gitulah. Lebih patut kalau kita kata lebih lama. Sebab akan habis masa tu kalau kita sembelih seekor sehari. Pada dah hari tu, hari pertama habis itu. Kita bukan tak biasa kan, bukan ahli bahagian nak melapah-lapah ni. Jadi munasabah kalau panjang. Tapi kalau kita ikut cara ni, habis. Lama-lama jadi tutup hak sebenar. Itu yang jadi sebut ni. Kalau tak ada masalah tak perlu sebut. Ni ada masalah di tempat kita ni, keliru orang. Hak sebenarnya hari ni, lebih besar lagi, raya besar sebenarnya hak ni. Tapi kita tidak gitu. Ni malas lah. Sebab kita sepatutnya kena baikilah hak ni. Kena baiki. Tak boleh buat haji selepas tahun ni orang musyrik. Dan tak boleh bertawaf di Baitillah bertelanjang. Orang yang bertelanjang tak boleh. Itu yang diisytiharkan. Lepas tu kata Humaid bin Abdul Rahman, Rasulullah SAW gendong Ali duduk di belakang dia gendong. Dan Nabi SAW suruh dia isytihar bara'ah. Suruh isytihar bara'ah. Bara'ah tu gapo? Tu dalam nota selepas tu, nota 411. Apa yang dimaksudkan dengan perisytiharan bara'ah? Ialah memproklamasikan pembatalan perjanjian damai yang telah diadakan di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir dengan membacakan beberapa ayat di permulaan surah Bara'ah, bermula daripada ayat 1 dan seterusnya. Itu maksud perisytiharan Bara'ah. Perisytiharan Bara'ah diambil sempena perkataan Bara'ah yang tersebut di dalam ayat pertama surahnya. Tengoklah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah tu bermaksud ini adalah pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu adakan perjanjian damai dengan mereka. Itulah nak isytihar. Ayat-ayat permulaan surah Bara'ah kalau kita baca seterusnya akan jumpa lah ni kesimpulan yang kita buat ni, mengisahkan tentang perjanjian damai yang berlaku di antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Ringkasan ceritanya ialah pada tahun ke-6 Hijrah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah bersama-sama para sahabat untuk melakukan umrah. Tetapi mereka dihalang oleh orang-orang kafir Mekah di Hudaybiyah. Mereka membenarkan orang-orang Islam ke Mekah untuk berumrah hanya pada tahun berikutnya. Gitulah ceritanya. Sebab apa? Sebab Mekah tu pada ketika itu masih lagi di bawah kuasa orang-orang kafir Quraisy. Di situ terjalin perjanjian damai di antara Rasulullah dengan mereka. Mengikut riwayat-riwayat yang mu'tabar, jangka masa perdamaian yang dipersetujui ialah 10 tahun. Tak pergilah kita berdamai, tak usah pergilah lepas ni, dalam masa 10 tahun. Tak usah pergi, tak usah ganggu gugat satu sama lain. Itu yang dipersetujui. Berdasarkan persetujuan yang dicapai, kabilah-kabilah dan lain selain Quraisy dibenarkan menyertai sama ada pihak kafir Quraisy atau pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok terpulang pada masing-masing nak duduk alik mana, nak menyebelahi puak mana. Kabilah Khuza'ah menyebelahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banu Bakar itu adalah salah eja sikit sebanyak kan. Rumi ni dia kena B besar situ kan. Banu Bakar pula menyebelahi pihak Quraisy. Dalam masa 1 tahun tidak ada apa-apa. Dalam masa 1 tahun tidak ada apa-apa yang melanggar perjanjian berlaku. Pada tahun ke-7 baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pergi ke Mekah untuk umratul qada. Orang panggil umrah qada. Sebab tak jadi kan tahun yang kena tu, buka ihram di situ, tengah jalan tu, tahun yang ke-7 pergi qada umrah. Beberapa bulan sahaja selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah di waktu malam. Orang-orang kafir Quraisy membantu Banu Bakar dengan membekalkan senjata dan pasukan perang. Perjanjian Hudaybiyah dicabuli dengan serangan Banu Bakar dan penglibatan kafir Quraisy yang membantu mereka. Maka terbatallah perjanjian yang dibuat setahun sebelum itu. Lagu itulah caranya terbatal tu. Banu Khuza'ah meminta bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menyahut permintaan mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tenteranya pada tahun ke-8, lalu menyerang Mekah. Dengan mudah saja Mekah dikuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu dikenali sebagai Fathi Makkah, pembukaan Mekah. 4 golongan orang-orang kafir yang disebutkan kedudukan mereka di dalam ayat-ayat di permulaan surah Bara'ah. 4 golongan. Pertama, kafir Quraisy yang telah memungkiri janji dan membatalkan perjanjian damai dengan tindakan mereka itu. Kedua, 2 kabilah, Bani Kinanah dan Bani Hamzah dan Bani Mujlij. 2 kabilah Bani Kinanah, iaitu Bani Hamzah dan Bani Mudlij. Mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut para mufassirin yang mu'tabar, tempoh tamat perjanjian dengan mereka masih berbaki selama 9 bulan. Ini golongan yang kedua. Ketiga, beberapa kabilah yang juga turut serta dalam perjanjian, tetapi tempohnya tidak ditentukan. Perjanjian damai saja dibuat, tempoh tidak ditentukan. Keempat, beberapa kabilah lain yang tidak turut serta dalam perjanjian. Surah Bara'ah menentukan kedudukan keempat-empat golongan tersebut itu. Perintah Allah berhubung dengan orang-orang Quraisy sebelum Fath Makkah ialah selagi mereka berpegang dengan janji yang telah dipersetujui, kamu, yakni orang-orang Islam, juga dikehendaki menjaga janji itu. Kena jaga janji. Tetapi perangilah mereka jika mereka mencetuskan perang, walaupun di bulan haram. Walaupun di bulan haram. Ternyata selepas itu mereka melanggar janji. Maka melalui surah Bara'ah diisytiharkan bahawa dibenarkan kamu memerangi mereka setelah berlalunya bulan-bulan haram. Tetapi kalau mereka serang dalam bulan haram, boleh juga perang dalam bulan haram pun. Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram. Tu berdasarkan ayat tu. Berhubung dengan golongan kedua, Allah memerintahkan supaya disempurnakan tempoh perjanjian dengan mereka. Ini kerana golongan ini tidak melanggar perjanjian yang dipersetujui. Berhubung dengan golongan ketiga dan keempat pula dimaklumkan bahawa mereka diberi pilihan dalam masa 4 bulan. Ni
selepas peristiharan ini, sama ada memeluk agama Islam